Okey, alhamdulillah untuk program Tycoon Muda ni kita ada 11 orang peserta. So untuk tasking ni, untuk cabaran yang diberikan kepada mereka, mereka diberi 2 kumpulan, mereka dibahagikan kepada 2 kumpulan. So dalam kumpulan tu nanti mereka akan berbincang sesama mereka macam mana untuk mereka melaksanakan tasking-tasking ni. So ada yang kalau kita dapat lihat masa kita syuting, kalau kita dapat lihat ada mereka ni ada banyak idea. Ada banyak idea, yang ni idea macam tu, ni idea macam ni. So di situ kita dapat lihat diorang punya kerjasama macam mana. Itu pun cabaran pada mereka satu tim sebenarnya. Pagi tadi kami terus buat sambung untuk tasking yang diberikan, iaitu improve packaging makanan Kelantan yang sedia ada. So kami pilih gula tarik. Jadi kami daripada barang yang dah beli semalam, kami buat the whole packaging lah. Pergi print, bincang sekali paperwork, bincang slide, and then kami bincang cara nak marketing, costing, all that. Lepas tu ada 2-3 member yang pergi ke kedai printing untuk pergi print stiker lah. Lepas tu kita akan lekatkan dan siap prototype produk. Penerimaan saya memang dah ready daripada awal lagi dah. Walaupun dia suruh macam tak ada duit apa-apa, awak pergi cari idea macam mana awak nak dapatkan duit. Saya macam benda tu dah set dah macam okay, kalau dalam ni kalau macam contohlah kan dia pergi letak satu kampung-kampung yang tak pernah kita sampai kan. Dia kata awak tak ada duit apa-apa, macam mana awak nak jadi seorang usahawan, macam mana awak nak dapatkan wang, macam mana awak nak berniaga. Saya macam tahap tu dah saya letak diri saya persediaan untuk masuk Tycoon Muda ni. To be honest, kalau tanya saya kalau boleh nak grup saya ni kekal sampai habis lah. Kalau saya layak sampai ke final nanti, ke final stage. Sebab bagi saya, ini first time saya bekerjasama dengan orang-orang, even kita dah berkampung kat sini selama seminggu. Tapi sebabkan ini first task kita orang, so bila saya dah bekerja tu, memang awal-awalnya semua ada kepala masing-masing. Itu tak nafikan. Penipu lah kalau 11 orang datang, semua kepala sama. Semua nak warna merah, semua nak warna kuning, itu tak. Melainkan kalau kita ada kata sepakat perbincangan, tapi sebelum adanya kata sepakat mesti akan ada perbalahan. So bagi saya is okay. So saya bersyukur dapat tim sekarang ni sebab masing-masing diorang nampak apa vision dan mission, especially untuk menjayakan task tu. Kalau nak cadangkan buat. Betul. Kalau tak nak buat tak payah cadangkan. Okay, macam ni dah. Pada existing customer agent story itu selesai. Yang penting tugas kita settlekan packaging, kita hasil. 3 kali saya dah maklum pada tim, tapi tim kata tak payah. Kemudian malam tu kita cuba untuk tegaskan, faham sendiri tugas utama kita perlu jumpa, perlu turun padang berjumpa kepada usahawan yang membuat gula tarik tersebut. Dalam perbincangan itu pasti ada perselisihan, pasti ada emosi. Jadi cabaran ni adalah bagaimana kita nak kawal komunikasi itu dengan baik, kawal emosi dengan baik. Dalam masa yang sama kita nak capai matlamat untuk cabaran dan tugasan utama yang diberikan. Pasti mencabar. Okey, untuk cabaran yang saya perlu tempuhi ni, yang pertama saya okey je, saya rasa okey sebab biasalah orang usahawan ni dia perlukan cabaran baru. Yang mana cabaran baru ni adalah untuk pembelajaran diri dia sendiri, untuk memperkuatkan dia lagi. Okey, jadi saya anggap yang cabaran yang saya akan tempuh nanti adalah cabaran yang akan menguatkan diri saya untuk menjadi usahawan yang luar biasa. Jadi saya sedia, saya ready untuk tempuh apa sahaja ujian ataupun task yang diberikan. Target kita orang memang kalau boleh nak siap lah kan, tapi sebab kita orang punya benda nak design ni dia makan masa sikit, jadi kita orang take time sikit kat situ lah. Kalau penghasilan kereta kerja tu semua dah ready dah sebenarnya, cuma tinggal design tu sikit lagi. Kalau insyaAllah kalau boleh siap malam ni sebenarnya lagi bagus lah. Jadi kami cuba lah. Harapan untuk program ni okey. So tak banyak sebenarnya, mengharapkan satu pengalaman yang cukup baik dari sudut mungkin lah orang kata antara 50,000 tu, tapi lebih daripada 50,000 tu adalah pengalaman yang cukup indah. Belajar ni first time kali kedua datang Kelantan, banyak maksudnya makan makanan yang best, dah rasa kebanyakan dia. Tu antara satu yang dah capai KPI dia.
kan, food hunting kan orang kata kan. And then harapan yang besar adalah untuk berjaya sepenuhnya dalam program ni. Alright. Saya harap saya dapat gain banyak input lah daripada mereka yang telah memulakan bisnes ni untuk saya implementkan dalam bisnes saya juga. Hadiah utama adalah benda yang kedua. Saya rasa saya sama dengan Helmi tadi, saya nak kumpul lebih banyak experience lah and enjoy the moment sementara ada kat sini. Menang kalah bentuk tolak belakang, nanti cerita. So kalau dalam tim pula, saya haraplah setiap minggu kan tim berubah-ubah kan. Jadi saya harap setiap minggu tu sama-samalah kita dapat memberi pendapat yang bernas lah untuk kita sama-sama menang dalam setiap challenges setiap minggu untuk kita sampai ke final. Itu harapan saya untuk tim saya. Okey. Okey, pada pendapat saya kita melihat 11 peserta Tycoon muda, mereka ini semua memang budak-budak muda yang memang actually mereka dah sukses ataupun dah hebat dalam bidang perniagaan masing-masing di luar, dan ada di antara mereka yang sudah mendapat kutipan jutaan ringgit. Jadi saya melihat Tycoon muda adalah satu platform untuk mereka belajar lebih dalam bidang yang profesional, yang mana kita ada juri, kita ada jemputan-jemputan usahawan yang cukup hebat, especially di Kelantan. Jadi saya melihat mereka di sini adalah lebih untuk bertanding bertanding, tapi macam mana mereka boleh belajar untuk kami di program Tycoon Muda mendekatkan mereka tentang selok-belok dunia perniagaan supaya yang dah hebat menjadi bagus, yang bagus menjadi yang paling terbaik untuk menjadi usahawan yang berjaya, yang betul-betul berjaya. Yalah, pada awalnya kami tidak ada pengalaman dalam program reality TV, kita rasa mencukupi. Tapi bila berbincang dengan pihak stesen TV, dia memang agak sukarlah untuk kita runkan ataupun jalankan program yang berbentuk reality keusahawanan. Walaupun alhamdulillah pasukan kami dan juga bersama TV Hijrah bekerja keraslah untuk mendapatkan penajaan, dan alhamdulillah kita dapat penajaan yang utama daripada Bank Islam, dan ada juga sponsor yang kecil-kecil juga membantulah dalam perjalanan program ini. First of all, bila kita dapat projek ni kalau sebab kita ni as academician, kita memang dah ada schedule kita 14 minggu kita nak buat apa semua. Jadi bila projek ni datang, kebetulan masa tu boleh dikatakan semester dah berjalan lah. Jadi kebetulan memang kita ada pelajar-pelajar dalam bidang pengajian skrin yang boleh bertindak sebagai kru lah. Jadi kita ada few meetings dengan Al-Hijrah, dengan orang TV dan sebagainya, dan kita melihat bagaimana kita boleh membantu pihak TV in terms of sama ada staff ataupun equipment. Jadi dengan adanya kerjasama antara pihak swasta seperti TV Al-Hijrah ataupun orang TV, jadi mereka pun dapat belajar. Bukan saja student dapat belajar, dan pensyarah juga dapat belajar macam mana nak mengendalikan suatu program TV ataupun reality show macam ni lah. Kepada finalis Tycoon Muda, saya rasa anda telah menjalani satu program yang cukup memberi cabaran dari segi mental dan fizikal kepada anda. Jadikan peluang yang telah menyertai Tycoon Muda ini sebagai satu proses untuk kematangan diri dan juga menjaga lagi perusahaan anda. Ambillah segala yang positif untuk kebaikan dan menjadi hikmah untuk diri anda, keluarga dan juga masyarakat. Jadi anda sebagai ikon masyarakat, ambillah peluang ini, gunakan sebaik-baiknya dan sentiasa berfikiran positif untuk kejayaan kita, insya-Allah. Semoga terus berjaya di luar sana. Apa yang berlaku tadi, ada dua kumpulan, satu kumpulan 6 peserta, satu lagi 5 peserta. Saya agak kecewa kumpulan yang 6 peserta sebab mereka ramai. Masa awal persembahan mereka tu, memang kita expect bahawa anak-anak muda ni, bakal Tycoon Muda ni akan memberi persembahan yang begitu orang kata tu menggalakkan, memerangsangkan. Tetapi dia ada beberapa peserta tu is unexpected, yang kita tidak jangkakan. Bagi saya,
cabaran yang diberikan memang sangat-sangat bersesuaian sebab tidak semestinya produk ataupun servis. Jadi produk juga diperlukan dalam servis. Jadi produk yang diberikan itu adalah dalam masa yang sangat limited, masa yang terhad dalam masa 4 hari. Jadi para usahawan perlu untuk menggunakan 4 hari tersebut dengan bajet yang diberikan supaya kita dapat menunjukkan betapa kita ni sebagai seorang usahawan adalah usahawan yang komprehensif. Saya sangat berharap usahawan muda agar mempersediakan diri untuk menjadi seorang usahawan yang berwawasan, seorang usahawan yang tidak melihat perniagaan tu sebagai satu sumber pendapatan, tapi melihat perniagaan ini sebagai satu wadah perjuangan, satu dakwah di mana ia akan mewujudkan satu komuniti masyarakat yang lebih pragmatik dan juga lebih maju ke depan. Kumpulan 2, peserta-peserta ataupun bakal-bakal usahawan dan sememangnya usahawan yang cukup saya hormati, yang saya kagumi kegigihannya. Betul? Dan pastinya ada sebab mengapa kamu berada di ruang ini. Perjalanan awak berdua tamat dan selesai di saat ini.